الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Solat keempat membaca Fatihah nombor 6 Ustaz. Ketiadaan diam yang panjang. Okey. Mau maknanya Fatihah tak habis lagi ni. Ya Ustaz. Ya, Fatihah. Syarat dia Ya Ustaz, yang ke nombor 6, ketiadaan. Okey. Sekejap. Dua, tiga. Okey, nombor 6 yang ni lah. Okey. Kita sambung membicarakan syarat sah Fatihah. Syarat sah inilah yang dipanggil syarat atas rukun. Syarat yang dikenakan atas rukun untuk mengesahkan sesuatu rukun, nama dia syarat atas rukun. Lagi sekali, cuba bagi takrif syarat. Cuba bagi takrif syarat. Apa takrif syarat? Sesuatu yang mengesahkan sesuatu perbuatan, Mengesahkan suatu amal. suatu amal, tapi dia bukan juzuk. Yes. You are right, my dear. You are very right. Satu yang mengesahkan amal dan dia bukan juzuk. Tapi kalau takrif rukun, satu yang mengesahkan amal dan dia adalah Juzuk juga dalam solat. Juzuk satu amal. Ini rukun. Okey. Kalau kita nak baca takrif daripada kitab, bahasa kitab dia cakap cara lain. Dia kata apa? Terhenti sesuatu tanpanya. Tetapi tiada melazimi akan dia. Dan ia bukan juzuk sesuatu amal. Okey, ni tak ada dalam kitab. Okey. Tadi hujan lebat bawah balik bawah. Ui. Lama Ustaz. Tapi ni sekarang hujan lagi tak? Gerimis, tinggal gerimis sekarang. Oh. Sampai saya masuk sini tak hujan langsung. Okey. Gerimis gerimis di lautan. Ia bukan. Bukan. Gerimis di lautan mendayung sampan ke Kuala. Tak boleh kau tu. Tambah kataan tanpa Ustaz. Sesuatu tanpanya. Terhenti suatu tampaknya betul tampaknya. Tetapi
Oh, tapi ini kita orang masuk saling dulu. Tapi tiada melalui akan dia. Apa maksud dia? Kalau tanpa syarat, sesuatu itu tak boleh dipanggil. Katakanlah contohnya kita kata syarat solat. Syarat sah solat. Tanpa syarat sah solat, sesuatu itu tidak dipanggil solat. Maksudnya tak ada wuduk, tak dipanggil solat. Tak mandi wajib, tak dipanggil solat. Apa-apa yang tak ada lah. Tak ada kiblat, tak dipanggil solat. Tetapi bukan melazimi, maknanya bukannya dengan dia tu jadi benda tu juga. Dia juga memerlukan rukun, betul tak? Kalau saya ambil wuduk, saya dah mandi wajib, saya ada kiblat, saya tutup aurat, tapi saya tambah rukun, adakah dia panggil solat? Adakah dia panggil solat? Tidak. Tidak panggil solat, sebab saya tambah rukun. Jadi maknanya bukan, tetapi tiada melazimi akan dia. Bukan dengan dia saja benda tu terjadi. Tak. Benda ada benda lain lagi. Apa? Itu rukun. Dan ia ni apa? Syarat ni bukan juzuk satu amal. Itu maksud ni. Sama juga, tarikh rukun ni, kita copy, kita paste ni. Kalau dia buat rukun sekalipun, tetapi tiada melazimi akan dia. Maksudnya kalau dia buat rukun sekalipun, dia tak buat syarat, tak boleh juga dia pergi semayang. Dia jatuh aurat, dia masuk semayang, dia takbir, dia buat juzuk. Tak boleh dia panggil dia, kenapa? Tetapi tiada melazimi akan dia. Maksudnya bukan dengan dia saja benda ni berlaku. Bukan dia saja benda ni dipanggil dengan solat, tapi ada syarat pula yang dia kena buat sebelum tu. Dan ia adalah Juzuk amal. juzuk, dia adalah juzuk ni apa? Juzuk ni apa? Bahagian. Sebahagian. Juzuk ni badan. Juzuk ni dalam. Syarat ni luar. Juzuk ni badan. Juzuk ni dalam. Syarat ni luar. Juzuk ni dalam. Syarat ni luar. Lepas ni jangan tanya dah apa dia syarat, apa dia rukun. Okey. Bismillah. Ibu minum Hijau ni macam air hijau. macam sedap ni. Dia kalau dah air hijau ni diminum, dia nak jadi hijau ni lah. Kau jangan tanya soalan pelik-pelik. Ni kalau minum air hijau ni, dia nak jadi hijau. Siapa dah tak ada lah. Saya dah ambil stapler dah, tak apa. Kau nak ambil stapler. Abang Alim saya dah ambil stapler bang, tak apa. Stapler ada dua ni. Okay, Mak. Thank you, Mak. You're my friend. Ni dikatakan juzuk. Rukun itu juzuk, syarat itu bukan juzuk. Rukun itu dalam perbuatan amal. Syarat ini luar perbuatan amal. Rukun ini terhenti kalau tanpanya. Terhenti maknanya tidak dipanggil amal itu. Tetapi bukan melazimi akan dia. Kenapa? Dia ada syarat juga yang perlu dilakukan. Syarat juga terhenti sesuatu dengan dia. Kalau tak ada syarat ni terhenti untuk kita panggil benda tu. Tetapi bukan melazimi akan dia sebab dia ada rukun yang perlu dibuat. Faham macam itulah senang. Ustaz, mutalazim tu maksudnya apa Ustaz? Melazim ni maknanya bukan dia saja. Oh, okey. Bukan dia saja. Dia melazimi ni bukan dia saja. Maknanya kita kata melazimi istighfar. Bukan hanya dengan baca istighfar banyak-banyak. Maknanya bukan dengan syarat yang banyak-banyak tu saja. Dia ada satu lagi. Apa? Rukun. Ni bahasa Melayu lama ni dia kata melazimi lah. Melazimi. Melazimi. Jadi bukan dengan dia saja benda tu terjadi. Bukan dengan syarat saja benda ni sah. Tapi ada lagi satu nama dia rukun. Bukan rukun saja benda ni sah. Ada lagi satu nama dia syarat. Jadi syarat memerlukan rukun, rukun memerlukan syarat. Dengan syarat sahnya solat, dengan rukun sahnya solat.
Syarat ada, tak ada rukun, tak sah. Ada rukun, tak ada syarat, tak sah. Seperti mana pasangan apa perbuatan lain yang sama-sama macam ni. Saya stuck kat pasangan tu, tak tahu nak cakap. Bukan pasangan kahwin. Kau yang otak kuning ke buat? seperti pasangan, seperti tanpa A tak sah B, tanpa B tak sah A. Apakah A, apakah B? Tu saya tanya tu. Abang Alim, tolong Abang Alim. Dapat jawab ke? Seperti tanpa A tak sah B, tanpa B tak sah A. Tapi bukan syarat dan rukun, benda lain. Melengkapi satu sama lain. Apa benda tu? Apa benda tu? A, B tu apa? Jisim arat. Bukan. Itu pergantungan. Tanpa A tak sah B, tanpa B tak sah A. Cepat, jawab. Mengesahkan Iman dan Islam. Iman dan Islam. Orang Terengganu dah jauh orang Terengganu. Alhamdulillah. Wan, kahwin baru makan nasi daging Wan. Turun pada saya kat Terengganu. Tapi orang KL buat tak sama Wan. Dia mau beli Wan. Dia mau beli nasi dagang kampung Tok Pah tu dekat Kemaman tu. Bau Bentung ada makan. Ustaz. Bentung ada Ustaz. Iwan Bentung ada mana dagang? tu? Ada. Suruh mari sini Iwan. Orang Terengganu buat. Ada. InsyaAllah. Kosong ada bentung Ustaz baru lagi. Kau kosong? Macam ni saya Terengganu pergi bentung je. Jauh. Pindah sini lah. Itu tak sempat dah simbang dengan Wan banyak benda nak tanya. Nak tanya kat Malaysia. Maka tak mengizinkan. Itulah sibuk kan apa. Ni syarat ni. Bila kita syarat kita compare. Okay, kita compare. Saya tambah kat bawah ni lah kita compare. But these two dua ni have a same. Doktor, peranan cakap apa doktor bahasa putih? Roll. Ustaz, roll. Roll. Doktor tak ada Ada Ustaz, ada. Dia Have ada a- mikrofon dia tak last sikit. Okey. Dia ada peranan yang sama. Dia have a same role. These two have a same role. Apa role dia? Mengesahkan. Apa pula tak muat ni? Peranan dia mengesahkan. Ini role dia tu hilang. Dia ada same role. Mengesahkan apa? Pastilah mengesahkan amal. Sebagaimana saling mengesahkan antara satu sama lain, macam tadi Wan jawab, apa dia? Satu Islam. Satu lagi, nama dia apa? Nama dia apa? Nama dia Iman. Nama dia Iman. Ini juga dia apa juga dia dengan syarat dan tarikh lah. Kalau ada syarat, syarat dengan tarikh pula. Syarat dengan rukun. Kalau ada syarat tetapi tidak ada rukun, tidak sah. Sama juga ni dua ni. Dia saling bergantungan, saling mengesahkan atau sama lain. Sama juga iman dan Islam ni, sama juga. Maksudnya sama juga kita nampak pada rukun dan syarat. Okay. Ni. Kalau saya tambah lagi satu kotak dekat sini dan saya letak perkataan ihsan. Saya letak perkataan ihsan. And then saya kecilkan sikit lah. Mula susah pula. Okay.
Okey. Ini these two ni peranannya mengesahkan. These three item ni, what you call this, what? Mengesahkan iman, Ustaz. No, bukan mengesahkan. What you call these three? Apa dia tiga ni? Rukun apa? Rukun apa? Rukun agama. Rukun agama atau juga dipanggil sebagai tiang agama. Yang. Kalau rukun ni boleh panggil tiang. Atau kita kata yujuk agama sebab dia rukun. Pillars. Yujuk agama, ni tiang agama. Tiga ni, dua adalah daripada batin, satu adalah berzahir. Zahir ni kat mana? Islam. Batin yang mana? Dua batin. Iman. Iman dan ihsan. Okey, sama juga macam ni. Tarikh dia, ada tarikh rukun, ada tarikh syarat. Ini pun ada tarikh Islam, ada tarikh iman. Tapi dua ni saling mengesahkan. Sama dengan dua ni saling mengesahkan. Ini kalau dia tak lazim dekat dia je, dia kena campur dengan ni. Ini pun tak melazimikan dia, tapi dia campur ni. Jadi dia memerlukan syarat untuk dia sah. Syarat pula memerlukan rukun untuk dia sah. Jadi dua ni adalah saling perlu memerlukan sama lain untuk peranan dia mengesahkan ibadah sesuatu ibadah. Kalau tadi yang Diana jawab tadi, apa kita nak kaitkan seperti itu? Ini dah tulis lah. Dah macam tak muat ini. Kalau Diana tadi dia kata jirim dengan arat. Jirim dengan arat. Macam mana kita nak kaitkan? Dia bukan macam syarat dengan rukun. Ni jirim. Lepas tu dia punya sebelah ni arat. Tanpa jirim Tiada arat. tiada arat. Betul. Tanpa jirim ini tak ada, ini tak ada. Tanpa jirim tak ada arat. Kerana, okey, apa statement dalam kitab tauhid itu? Kerana arat itu dia, okey, apa yang berkaitan depan tu? Kau gantung. Dari satu ayat. Kerana arat itu menumpang. Dia menumpang pada jirim. Dia lekat dekat jirim. Dia tumpang diri dekat jirim. Supaya dia dapat dilihat, dapat dirasa, dapat dibau, dapat dihidu oleh panca indera, maka dia menumpang pada jirim. Macam ni lah. Ini wallet. Arat hitam. Tak ada wallet ni, hitam tak ada. Ni 4 segi. Tak ada wallet ni, 4 segi tak ada. Atas tangan saya. Tanpa wallet ni, atas tangan saya pun tak ada. Betul tak? Jadi, arat ni dinumpang pada keberadaan jirim. Tapi jirim ni, tu takrif dia jirim ni. Apa takrif jirim ni? Apa? Berdiri dengan Sendiri. berdiri dengan sendiri. Maknanya dia tak gantung. Berdiri dengan sendiri. Yang ni apa? Bergantung. Dengan Jirim. jirim. Itu dia kata dia.
Okey. Ni. Jadi saya terangkan tadi dalam syarat tarikh ni saya masukkan iman Islam, saya nak fahamkan lagi dan saya masukkan jirim tadi boleh bergantungan dia. Okey. Syarat yang keenam, ketiadaan diam yang panjang. Tak boleh ada diam yang panjang antara ayat-ayat dan kalimah-kalimah dia dengan tiada uzur, iaitu diam yang lebih tempoh. Ini nama tempoh. Ini apa ni? Ini takrif. Ini takrif. Ini takrif apa ni? Ini takrif dia yang panjang ni. Apa dimaksudkan dia yang panjang? Ini takrif dia. Kita buat sini. Alamak. Ini takrif. Ini takrif diam yang panjang. Ketiadaan diam yang panjang. Takrif dia. Apa diam yang panjang? Diam yang lebih daripada kadar bernafas. Alhamdulillah Rabbil Alamin bernafas. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin nafas. Turun. Itu boleh. Jadi ini takrif. Ini dikatakan apa? Tempoh. Ini tempoh. Tempoh diam yang dibenarkan. Ini tempoh. Tempoh dengan tempoh sama je. Sama Ustaz. Sama Cara menyebut tu lain. Menyebut lah. Satu tempoh, tempoh. Benda sama lah. Mana tempoh yang dibenarkan? Tempoh O rasanya. TMPOH. Tempuh, sorry. Tempuh tu menerusi PUH. Ini tempoh. Oh iya ke? Ustaz O. Oh tempoh. Kalau masa tu, kalau apa untuk nafas tu POH lah, TEMPOH. Tempoh. Siapa kerja dia bahasa ni tolong dia? Nanti cikgu check kot. Yang kerja dia orang bahasa. Ada cikgu. Dan penat atau diam yang pendek yang dikasat dia membutuhkan bacaan. Kalau dia diam tak sampai tempoh bernafas tapi dia niat nak putus bacaan lah. Nak ulang balik lah, dia ulang. Ini jarang orang buat lah kalau putus bacaan. Cuma dia nak kata apa ni, tak boleh ada dia yang panjang. Kalau di semayang, dia baca Al-Fatihah ada berangan sambung. Ada berangan sambung tu lebih daripada kadar nafas. Maka dia kena ulang balik daripada awal bacaan. Okey. Nombor 7. Dibaca akan Fatihah dengan ketiadaan, saya nak rangkul ni ke tempat lain sebab dah penuh. Okey, kita cuba begini Nah, dia conteng ni. Kita banyak tak apa. Kita banyak. Dibaca dengan ketiadaan lahan, lam, ha, nun yang mencederakan, merosakkan akan makna dia. Tetapi jika dia mengubah dhammah dan kasrah dalam bacaan an'amta, dia mengubah tanda hadapan dan tanda bawah. Dia baca in'amta ke apa benda ke, bukan an'amta lah, dia baca benda lain lah. Maknanya bukan sebagai tanda hadapan, bukan tanda bawah. Dia ubah sebagai tanda bawah, an'amti ke apa benda ke, maka batallah solat dia. Kerana bila dia mengubahkan tanda dalam Quran ni, maknanya dia mengubahkan sebutan yang mana dia mengubahkan makna, maka batal solat dia. Atau membaca
Sepatutnya dibaca mustaqim. Tapi dibaca mustaqim. Nampak tak? Nampak beza dekat tidak? Ni. Nampak Ustaz. Ni. Pak Ustaz. Sepatutnya ni. Huruf ni men. Ihdinas siratal mustaqim. Bibir dia tak tutup. Kalau mustaqim. Dia tu dah kin. Bibir tak tutup. Kalau mustaqim. Kim. Bila bibir tutup baru keluar mim. Kerana dikatakan telah menukar huruf kecuali pada lidahnya setelah bersungguh-sungguh belajar. Orang kata mustaqim, 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 mustaqim. Betul lah saya kami kata mustaqim. Mustaqim. Betul lah ni mustaqim. Dia kata betul. Sakit hati pun sakit hati lah geram ni. Dalam dia stapler dah pegang ni. Mustaqim. Stapler sikit je dah. Mustaqim. Stapler Dia sikit. lidah dia pelat tau. Lidah dia pelat Ustaz. Ada pendek pun ada Ustaz. Lidah pendek. Ada orang yang saya pernah dia cakap tu kesian dengan kita. Dia tak jelas lah. Lidah mungkin lidah dia pendek lah. Lidah ada. Saya ada kawan seorang macam tu Ustaz. Dia cakap tu ada Saya tu separuh-separuh. hari masa kerja kan. Saya pernah marah dengan kawan saya tu. Dia ni orang Kemaman. Kita kerja dekat, semalam kita kerja dekat Marang Terengganu. Lepas tu dah kerja-kerja dia kata, Haji pergilah Kuantan dulu. Saya nak pergi adalah rumah saudara dekat Kemaman lah. Nanti kita jumpa, kita calling-calling lah pagi besok. Pagi besok tertelefon dia. Kan? Hari ni jumpa dekat Masjid Maran Kami kalau kat Maran, kami jumpa kat masjid. So Maran faham. Okey. Kawin tunggu demo dekat Malang. Dia kata bukan Maran. Yelah Maran. Geram budak ni. Kat Marang aja, Marang. Malam kan dah kerja kat Marang. Yelah betul lah ini kita pergi dekat Marang kata. Geram betul lah. Orang Ganu ni. Ni orang kampung Ikhwan ni. Ikhwan boleh cakap Maran tak? Boleh kan? Orang Kelang. Lidah KL. Oh, lidah KL amboi. Well, you know me. You are my friend. You are my friend. Gambar pun sama baju hitam pun, lidah KL. Ini tak boleh tukar ni kan. Ini pure ni. Dia memang cakap gitu. Tapi budak ni sangat baik lah. Watak baik, akhlak baik. Sampai sekarang saya ingat dia. Kali saya nak singgah. Tapi tak sempat lah saya singgah. Pemaman lah cara dia. Dia ada kedai, dia ada spare part motor. Dia jual spare part motor. Sebelah tu abang ni degil kita. Kalau buat pergi Kemaman jumpa kedai tu, carilah Fauzan. Nama dia Fauzan. Dia kalau telefon, Fauzan tu dia. Fauzan. Dia kata M-A-R-A-N. Yelah. Kan cakap Maran. Dia punya angin. Dalam dia punya M-A-R-A-N. Ini je. Dah macam mana dia punya lidah tu kan? Marang dengan Marang jauh Ustaz. Marang. Jauh yang nak pergi Marang. Utara selatan tu. Utara selatan. Marang kat Terengganu, Marang dekat Pahang. Kita kalau kat Marang, kita punya tempat berjumpa dengan budak-budak Temeluk. Marang ni yang jaga je orang Temeluk. Kita jumpa kat masjid. Kita jumpa kat masjid, lepas tu kita pergi minum, baru kita pergi je. Minum ni 2 kali. Kerja sekali. Buncit. Sepatutnya dibaca mustaqim. Tapi dibaca mustaqil. Kerana dikatakan telah menukarkan huruf kecuali lemah lidah setelah, syarat dia apa? Syarat dia untuk sah dia baca mustaqil, lemah lidah setelah dia belajar bersungguh-sungguh. Kalau tak belajar sungguh-sungguh atau tak belajar, dicakap itu mustaqil, tak sah sembahyang. Kenapa dia tidak menepati syarat lemah lidah? Lemah lidah ni mesti disyaratkan belajar sungguh. Mustaqim. Sampai mustaqim nak dengan rotan pun mustaqim. Betul lah saya cakap ni mustaqim kata. Itu dah biarkan.
Jangan ada gaduh dengan dia lah. Biar. Dia dimaafkan tetapi dia tidak boleh menjadi imam. Saya ada dengar orang baca Imam Surau. Ar-Rahmanur Rahim, Malik Yawmiddin. Bukan din. Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Din. Tapi saya kawan saya yang cakap tu, dia bukan orang Terengganu lah, dia orang apa? Dia orang utara. Jadi lepas dia jadi imam tu, adalah yang kata kat belakang ni kata baca tak jelas. Tapi saya tak nak cakap dengan dia lah, saya kata pergi cakap dengan dia lah. Saya tak cakap lah. Biarlah AJK ke kan, cakap. Maknanya masalah dia datang awal subuh. Imam datang lambat. Kerana imam tak datang pun. Jadi tak ada orang nak ganti, dia ganti. Itu kadang orang pula yang dengar kata bacaan tak jelas. Macam-macam lah kalau doa ni. Dan juga membaca dengan huruf kha ganti pada ha. Ini contoh yang ditulis dalam Mutlaq al-Badrain, syarah Mutlaq al-Badrain. Kitab Mutlaq al-Badrain. Dia kata dia ganti huruf kha gantian ha dalam kalimah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu apa? Ar-Rahim. Ar-Rahim, dia kata Ar-Rahim kerana mengubah makna kepada suara yang lembut. Ar-Rahim makna suara yang lembut. Ar-Rahim makna penyayang. Ini contoh-contoh yang dia bagi lah. Jadi kesalahan yang dikatakan batal apabila disalah sebut atau disalah tahu dhammah kasrah, dhammah tanda bawah, kasrah tanda depan, dan tanda dalam Fatihah tu tukar-tukar. An'am dibaca in'am ke apa benda ke? Tak boleh. Itu nama dia lahan. Tapi guru kata kalau Maliki Yawmiddin dibaca Maliki Yawmiddin tanpa panjang ma tu tak betul. Kerana sama ada ma atau ma, dia membawa maksud yang sama. Itulah. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Ustaz. Ya. Apa ni, orang yang baca Mima Liki Yawmiddin disambung daripada Mima Liki Yawmiddin. Betul ni Ustaz? Boleh. Boleh Tapi tak? dia, Ar-Rahmanur Rahim Mima Liki Yawmiddin boleh juga. Tapi dia yang seeloknya dibaca satu-satu lah. Tapi kalau kita pergi kursus Imam Mandin, saya pergi dulu tahun 2007. Dia ajar kita baca 3 potong. Dia ajar kita baca 2 potong. Fatihah ni berhenti sekali je tengah. Dan dia ajar kita nak sambung daripada ayat yang ketiga ke 4. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yawmiddin. Lepas tu 5-6 sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuh. Betul tak? Okey, Ustaz. Apa yang tahu kan? Kalau sambung tu baca Nuh. Yelah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuh dinas siratal mustaqim. Ya. Okey. Itu dia ajar. Kalau kita dengar yang baca. Ustaz nak tanya Ustaz. Kalau kita buat kesalahan yang jelas tu tapi dalam keadaan tak sengaja, adakah terus terbatal atau kita diminta untuk ulang bacaan? Kita minta ulang. Tak sengaja maksud apa? Tersilap sebut ataupun Ulang. Kita ulang. Jadi kita tahu apa yang kita baca ni betul ke tidak lah. Tu masa kutu imam tu dia ajar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdinas, dia tu kita sebut. Betul orang dah baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdinas. Bukan sebab sambung tu nuh. Macam-macam Amandin. Qul huwallahu ahad. Kalau sambung macam mana? Qul huwallahu ahadu. Allahu samad. Boleh disambung Ustaz? Boleh. Dia bukan cara bacaan pada imam yang tertentu Ustaz, macam Imam Bali ke Maliki apa gitu ke? Tak. Cuma pada Syafi'i ni jaranglah orang sambung. Tapi kalau Ar-Rahmanur Rahim Maliki ni ramai orang sambung. Bolehlah sekali kita sambung supaya ilmu sambung menyambung ni tak hilang di otak kita.
Kalau kita tak amalkan, nanti lupa lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nanti orang kata ada pada Nuh, mana ada Nuh dalam Al-Fatihah? Bukan Nuh, dia sambung tu dia pakai Nuh. Kaedah bacaan tu. Ustaz, bacaan yang sambung-sambung Al-Fatihah ni biasa dalam tarawih kita dengar Ustaz kan? Tarawih ni sebab dia nak cepat, dia banyak rakaat kan. Orang nak balik, orang nak kerja. Anak kereta nak sambung tak apa. Dia sambung ni ada cara dia sambung lah. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Sambung pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sambung lagi yang terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita berhenti 'alaihim ghairil maghdubi sambung. Ini ada ulama kata makruh. Ada ulama kata makruh. Tapi kalau nak apa tak panjang Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nabi nafalah. Jadi ulama kata ambil mana? Nak kata balik. Ambil kat ghairil maghdubi 'alaihim. Betul lah. Ambil kat ghairu. Orang dah putus, ambil kat ghairu. Tapi elok terus. Macam azan sama juga. Allahu Akbar Allah Rullah. Boleh baca Allahu Akbar Allah. Boleh baca Allahu Akbar Allah. Boleh baca. Tapi yang terbaik pada azan ini ialah engkau seolah-olah mensaktahkan kalimah Allah. Apa? Allahu Akbar. Kalimah akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu azan terbaik itu. Allahu Akbar. Satah. Allahu Akbar. Satah ni maknanya berhenti tanpa Berhenti Ustaz. tanpa Tarik nafas. tanpa mengambil nafas. Allah, ini ramai kori-ah ni. Ini kori dia bentung ada, kori dia rompin ada, kori dia PlayStation 3 bangi ada. Wah, buat dia macam nak jawab. Saya kari je dah Ustaz. Kari. Itu kari. Saya kari. Kari roti canai. Kami dulu kan, kami form 3. Pizza. Ustaz tu ajar baca Fatihah, dia kata belajar pandai-pandai agama, nanti pandai baca Quran, boleh jadi qari kata. Qari ni orang yang mahir kata. Itu Zakaria ni, kawan saya ni Zakaria. Lepas tu saya form 2. Dan saya form 3, dia form 4. Dia angkat tangan. Ustaz, dia kata, saya qari. Bagus. Dia dal dia kata. Dia tunjuk saya dal tu. Macam betul. Ustaz ni dia ambil otak dia, sak dia pun Allah ni. Main aku cakap Zaman tu stapler Ustaz. Maksud stapler tadi. Budak-budak lah tu kan, form 3, form 2, form 4, kena buat begitu senyum, besok datang balik belajar. Aku cakap kori bukan kari. Kari tu makan roti dia tu. Oh, ada tak dia tahu ke? Ya, okey. Dia kata saya kari, dia dal. Jadi saya sebab dia dal. Kari dengan dal tu macam mana? Tak ke kau jangan main, aku cakap betul ni. Kau belajar ngaji betul. Ya, dia kata. Macam mana ya? Mana dah budak-budak ni, saya tahu lah. Dulu dia sekolah St. Gabriel. St. Gabriel. Abang dia sahak. Dia ya. Abang dia waktu tu form 5, dia form 4. Ingat kawan lama ni. Tak tahu mana pergi sekarang. Dia jumpa pun tak kenal. Okey. Jadi jangan ada kesalahan. Kerana kalau kita kata Ar-Rahim, patut Ar-Rahim itu yang penyayang. Ar-Rahim yang mempunyai suara yang lembut. Jadi makna dia lari inilah yang menyebabkan batalnya. Jadi perkataan ni yang dalam kitab disebut, hendaklah engkau jangan melakukan lahan. Bentuk lahan macam mana? Lahan yang boleh merosakkan akan makna Fatihah. Itu nak kena adab guru lah. Nak kena baca depan guru. Cari imam-imam kat masjid tu. Mam, tolong mam dengar Fatihah saya ni. Baca? Dia betulkan sikit. Gitulah.
Okey, nombor 7 dah. Nombor 8. Nombor 8. Okey. Bahawa membaca akan dia padahal dia berdiri betul atau gantinya sama ada kalau tak berdiri dia duduk dia iring atas lambung atau selentang pada ketika wujud. Maknanya jangan baca Fatihah bukan berdiri, nak cepat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qulillahil amin. Tak sah. Tak sah. Dia melanggar syarat. Syarat apa? Fatihah ni mesti dibaca dalam keadaan Berdiri. 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 Baca berdiri. Kalau dia hayal. Dia baca Fatihah surah, dia rukuk. Okey, dia tidal. Dia hayal tak tahu dia ingat apa. Bila dia sujud, dia baca Fatihah. Okey. Batal main dia. Dia dah baca. Macam mana dia hayal tak tahu macam mana. Dia sujud, dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Okey. Kerana itu batal tak? Batal. Betul. Tak batal. Tak batal sebab baca Sebab dia dah baca. Berdiri. Dia dah baca. Jadi dia dah laksanakan rukun. Sekarang ni dia pergi letak lagi sekali rukun ni pada dengan tak sengaja. Ayat tu tak sengaja lah. Pada Berdiri dah rukun baca. atau pada Rabi pilih. Tapi dia telah menambah rukun tanpa sengaja, maka sunatlah dia melakukan sunat dilakukan sujud sahwi. Tapi batal dengan dia? Tak batal. Oh, ingatkan tak baca pada yang pertama tu, yang berdiri tu tadi. tak ada hilang. Kalau tak baca yang bukan hilang, saya tutup video. Sebab nak minum. Tak nak orang tengok. Tak baik orang tengok tak jemput. Tak baik minum itu. Nak jemput kan, nak jemput macam mana kan? Takkan nak tuang kat laptop, tak boleh lah. Okey. Apa cakap tadi? Kalau dia berdiri, dia tak baca, dia baca tempat lain, tak salah. Sebab dia syarat dia mesti baca tak kena berdiri. Dia mesti baca dalam keadaan yang berdiri. Okey. Oh, saya boleh faham tak? Itu syarat dia mesti berdiri. Jangan nak cepat nak ngejar imam. Nak ngejar imam dalam jemaah. Kita belum habis Fatihah lagi, nak ngejar imam, kita pergi rukuk. Kalau kita tak ada masa yang cukup pada baca Fatihah sederhana, kita tengah siratal ladzina dia rukuk. Tak payahlah kejar habiskan. Rukuk je lah. Sebab itu, waktu tu kita dipanggil sebagai jemaah yang Masbuk. Masbuk. Mana belajar tu kan? Masbuk, mu'afik, masbuk, mu'afik, masbuk. Mu'afik ni takrif dia apa? Orang yang sembahyang belakang imam dan dia Ada Baca masa. pada keadaan sederhana. mendapat masa. Bukan boleh baca. Mendapat masa untuk membaca Fatihah pada kadar kelajuan yang sederhana. Itu namanya mu'afik. Kalau dia takbir, dia berdiri di belakang imam atau dia memang berdiri di belakang imam, belakang kedua, dia tidak mendapat masa membaca Fatihah pada kadar yang sederhana. Dia tak dapat 25 ke 30 saat tu tak dapat. Imam 15 saat dah rukuk. Anda boleh rukuk sekadar apa yang dia baca. Kenapa? Dia dipanggil sebagai makbuk. Kalau dapat masa baca Fatihah kadar sederhana, dia dipanggil sebagai mu'afik. Itu nama mu'afik yang makbuk. Macam pangkat lah. Kalau dia dapat pangkat apa tah DPMN tak benda yang membawa dia digelar Tan Sri,
Kau dapat sekian-sekian, dia gelar Datuk. Ada pangkat, tak dapat gelar apa-apa seperti PPN. Dulu bapak saya, arwah bapak saya dapat PPN. Tu tak sanggup bagi apa? Ingat pangkuan negara. Bapak saya dapat. Wah, lepas tu siap pergi kedai yang ambil gambar-gambar saya. Bapak saya punya seronok dapat PPN tu. Dia seronok, sultan bagi. Dia balik cerita dengan saya. Dia kata masa lepas tu ada rupanya ada minum-minum tu, ada makan atau apa lah. Dia kata Sultan Selangor ni masa tu datang dekat tempat dia nak minum ni. Sultan tu datang kat meja tu, Sultan tu kata kerja apa? Dia kata bapak saya. Wah, bapak saya cuma bangga cerita Sultan berbual dengan dia. Berbual dia patah je. Bapak saya ambil gambar ni dengan mak saya ni. Pergi kedai kat Coket. Masa duduk orang baru, ambil gambar. Ambilkan gambar tu ada. Dia tahu ingat dia kat sini. Orang dulu dia berkhidmat, dia proud tau. To be a policeman. Orang dulu dia bangga dengan negara ni patriotik ni. Oh, dahsyat. Dulu Piala Dunia ketiga berlangsung di Malaysia. Tu saya pergi dapat upah RM2 sokong negeri lain, balik kena marah bapak saya. Okey, tanya. Sila. Ustaz, berkenaan tadi yang Ustaz kata, bila kita baca Fatihah di waktu sujud tu, Ustaz kata kira kita menambahkan rukun. Saya tak faham yang tadi. Rukun kauli. Dia baca 2 kali. Oh, macam tu Ha. Bukan kita sujud tu, kita sunat dia bacaan, tapi kita dah menukarkan bacaan lain, itu Bukan bacaan lain. Bukan bacaan lain. Tadi rukun dah baca kat atas, rukun kauli, Fatihah, dah betul. Kita baca lagi satu rukun. Kalau kita baca dekat atas, kita betul ulang balik bacaan, tak apa. Tapi kita dah baca tempat lain, yang bukan tempat dia. Tapi bukankah dia dikasatkan yang dia dah rukuk, sujud? Dia kasat sujud. Dia kasat pada perbuatan. Tapi bukan kasat pada bacaan. Kasat ni pada perbuatan dia. Tapi dia meletakkan bacaan rukun tu di tempat yang lain. Seperti dia baca waktu rukuk, dia baca waktu sujud. Itu menyebabkan dia sunat yusawi. Terima kasih Ustaz. Okey, faham tak? Faham tak? Kau Faham tak? Kau tim belakang. Kita kau tim lah. Kecil. Yang lepas ni kita cerita lagi. Boleh pula. Sebab dia campur dia campur. Kau ni nak berjalan sekejap lah. Okey, baik. Jangan campur Ada projek lepas ni. Menerangkan Fatihah. Okey. Nombor 9. Bahawa memperdengarkan Abang Alif. Abang Alif. Minta slide yang pertama tadi Ustaz, yang ada takrif syarat dan rukun tadi. Oh, nak ambil gambar kau? Ambil gambar sekejap. Okey, cuba ambil gambar. Sekejap. 1, 2, 3, smile. Dah. Thank you. Okey. Ustaz nak tanya satu lagi kan? Tadi kalau kata kita kesalahan kita sebab kita berhenti lama, Ustaz kata kena ulang balik daripada awal bacaan Fatihah. Tapi kalau kita tersilap bacaan tadi disebabkan berlakunya kesalahan yang menukar makna, kita kena ulang juga bacaan. Tapi kita daripada kena awal, ulang pada awal ayat. ayat tu saja, bukan daripada awal Fatihah. Tak. Ar-Rahmanir-Rahim. Khaim. Patutnya him. Ha. Tapi dia baca ho. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi daripada Allah itu penyayang, dia telah mengatakan suara yang lembut. Jadi makna dia dah lari, maka batal Fatihah itu tak betul. Jadi diulang Ar-Rahmanir-Rahim. Tak perlu ulang dari awal. Kalau berhenti lama kena patah balik dia daripada awal. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Dia tak boleh ulang balik daripada ayat belakang, tak boleh. Kalau Fatihah tu sudah tidak dikira. Kenapa? Diam yang panjang. Lebih daripada kadar bernafas antara kalimah-kalimah dan di antara ayat-ayatnya. Okey. 9. Memperdengar sekadar bikuah, bukan bifi'li. Apa beza bikuah dengan bifi'li? Maknanya kalau bikuah ni, kalau kita baca dalam nada suara begitu, selalunya dengar.
Tapi kalau keadaan sekeliling dia bising, kita baca macam tu, tak dengar, kita tak perlu menguatkan perbuatan bacaan. Maknanya bukan bifi'li. Fi'li ni amal tu bukan dikuatkan. Kita sekadar baca kekuatan yang biasa dia baca, dengar. Akan dirinya, akan tiap-tiap huruf Fatihah pada telinganya. Artinya tiada mengapa tidak terdengar bacaannya dalam keadaan suasana keliling yang bising. Kita datang sampai pukul 2, orang tengah pasantai kat belakang. Renovate. Kalau baca macam ni, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia dengar. Tapi hari itu sebab dia renovate, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tak dengar, kita tak payah ekor kan. Tak ekor suara kita untuk dengar, tak payah. Cukup pada kadar kekuatan biasa je. Sekadar lebih kuah. Bukan difi'li. Okey. Jangan baca kuat sangat. Nanti orang 2 saf dengar, orang 3 saf dengar. Nanti ganggu pula. Dah lah baca kuat. Was-was tu. Oh, orang sebelah. Aku siku pula orang sini kan. Itu yang tak boleh tu. Jangan baca dengan ulang banyak kali. Alhamdulillah. Ini yang ganggu orang lain ni. Itu ganggu orang lain. Jangan layan sangat bawah ni. Kita baca apa yang kita yakin betul, ilmu yang kita belajar. Okey, jalan. Okey. Nombor 10. Ustaz nak tanya Ustaz. Kalau Al-Fatihah tu kita baca ayat tu diselangi dengan amin boleh? Ni baru cakap bawah. I coming to that. Number 10. Okey. Bahawa tiada menyelangi antara segala kalimah Fatihah oleh zikir yang ajnabi. Ajnabi ni asing. Ini ajnabi ni kita kata orang asing. Kalau kita takrif yang selalu diguna, ajnabi ni makna dia asing. Yang dia asing. Kalau dalam bab aurat, dia ada perkataan mahram. Mahram ni lawan dia bukan mahram. Bukan mahram ni adalah Ajnabi. Ajnabi. Tiada kaitan dengan Fatihah. Maknanya zikir yang bukan berkaitan. Kalau Nabi keluarga ni bukan berkaitan keluarga lah. Zikir yang lain. Seperti contoh orang bersin mengucap Alhamdulillah. Dia bersin, dia ucap Alhamdulillah. Tak boleh. Ar-Rahman, Alhamdulillah, ni Rahim tak boleh. Dia kena baca balik Ar-Rahman Rahim. Tanpa ada selang pada zikir yang asing. Dan menjawab salam kepada orang bersalam. Dia cakap Malik Yawmiddin, orang bersalam. Waalaikumsalam, iyyaka nak tak boleh. Tak boleh. Melainkan yang bersangkut paut dengan solat. Ini tadi yang Kak tadi. Seperti dia mengucapkan perkataan amin pada Fatihah imam. Atau dia mengingatkan bacaan selain imamnya dengan kasar membaca. Kecuali ini. Kalau selain ini, putuslah berturut-turut Fatihahnya. Tak boleh, dia kena baca balik dari awal. Dia baca Ar-Rahmanir Rahim. Lepas tu dia kata Subhanallah. Dia ingatkan imam. Sah tak Fatihah dia bersambung tak? Ar-Rahmanir Rahim, Subhanallah, Malik Yawmiddin. Boleh tak? Boleh. Boleh. Kenapa? Ini bersangkut paut dengan solat dan dia nak mengingatkan imam. Imam tengah baca surah. Qul wallahu ahad. Lepas tu dia baca Allahu samad. Imam baca Qul wallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tengah baca Fatihah.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia dengar Imam salah. Dia bukan kata Allahus Samad ayat itu. Lepas tu dia sambung balik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah tak Fatihah dia? Tak sah sebab dia ustaz. Imam tu baca yang apa surah sunat kan Ustaz? Sunat. Tak, dia sah sebab apa? Dia mengingatkan bacaan selain imamnya. Dia ingatkan bacaan orang selain imamnya. Orang lain yang bukan imam tak boleh, imam boleh. Jadi dia mesti niat itu adalah baca, bukan niat ingat. Kalau niat ingat tak boleh. Dia mesti ada kasat baca. Faham tak? Sama juga dia hari Jumaat, dia takbir, lepas tu tengah baca Fatihah, imam sujud sajadah, dia turun sajadah, dia naik sambung Fatihah. Boleh tak? Tak pernah kena? Boleh. Boleh. Kenapa? Bacaan amin, bacaan sajadah, bacaan subhanallah tadi, dia bersangkut paut dengan solat. Assalamualaikum Ustaz. Tapi walau bersangkut dengan solat, dia bergantung dengan qasad kita juga ke Ustaz? Qasad kita mesti qasad membaca dan menegur. Betul. Kalau qasad menegur saja, tak boleh. Batas solat. Kena satu tu lagi macam qasad macam apa Ustaz cakap itu lagi berzikir atas qasad zikir macam mana? Zikir itu bila subhanallah menegur. Kalau dia qasad zikir, dia baca je benda tu subhanallah dengan qasad tegur imam ni, batal main dia. Bila dia baca subhanallah dengan qasad tegur, maknanya dia bercakap dengan imam ni. Walaupun dia tak cakap salah tu tak cakap, tapi dia kata subhanallah. Pada qasad tegur, bukan qasad zikir, batal semua imam ni. Okey. Terima kasih Ustaz. Kalau dia konsep dua-dua Ustaz, kalau dia konsep dua-dua, menegur boleh, kata dua boleh. Pasal dua boleh. Zikir itu mesti ada. Dan qasad tegur, atau boleh. Okey, lagi tanya? Ustaz, yang tadi tu yang Ustaz cakap, makmum baca Fatihah, tapi imam baca surah Allah, kemudian imam membaca surah Allah tu silap dia dah ke depan macam mana tadi? Dan makmum tu menegur. Adakah saya tak faham tadi Ustaz cakap tentang tu tadi. Saya tak faham Ustaz kata maknanya tidak memutuskan bacaan Fatihah. Tidak memutuskan bacaan Fatihah. Kamu macam amin. Dia tahu imam ni baca surah pendek. Dia baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Masa dia baca maliki yaumiddin, imam dia baca Fatihah habis, imam dia baca amin, dia baca amin. Dia tadi baca maliki yaumiddin, dia baca amin, lepas tu dia baca iyyaka na'budu wa nasta'in. Boleh tak? Boleh, itu boleh. Boleh. Sebab amin tu bersangkut paut dengan solat. Tapi yang tadi yang baca surah tu yang saya Itu tak faham. boleh juga sebab dia bersangkut paut dengan solat. Faham tak? Dia bersangkut paut dengan solat. Macam yang kita kata dibenarkan. Okey, saya dah faham dah Ustaz. InsyaAllah. Saya pergi Jumaat, saya Allahu Akbar, saya baca Fatihah sikit baru. Imam ni sujud sajadah hari Jumaat kan. Jadi saya boleh sujud sajadah. Saya baca maliki yaumiddin, tengok imam sujud sajadah. Jadi saya sujud sajadah, saya baca sajadah baca lagi. Saya bangun, saya bersambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya tadi Fatihah dia tak putus. Kenapa? Bacaan sujud sajadah itu, perbuatan itu bersangkut paut dengan solat. Tidak memutuskan Fatihah. Okey, faham Ustaz, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Wah, where are you? Ada Ustaz. Ingat kan sampai gugur. Belum, tunggu dia call. Tunggu dia call. Sakit apa macam tu? Apa Ustaz? Sakit apa tadi yang ibu cerita tadi?
dia positif tapi dah 15 hari 16 hari dia hospital Ustaz. Koma. Dia sedar tak? Koma kan? Umur berapa yang tu? Oh langat internet tak bagus, sebut tu hilang. Okey. Okey, snap ni sikit. Snap ni sebab saya nak baca sikit lagi ni minggu depan. Ni tak habis ni. Ini. Besok Ustaz, minggu depan. Besok minggu depan dah. Ini hari Sabtu habis bukan Ahad. Okey, besok. Besok orang ingat noh. Kita sambung kat sini noh. InsyaAllah Ustaz. Ringkasan kita baca lagi tentang bagaimana benda yang boleh memutuskan. Jika ia memohon rahmat seperti dibacanya Rabbi firli wa anta khairur rahimin. Kata imam membaca ayat rahmat atau membaca ayat menguntungkan ketika imam baca ayat azab seperti dibacanya Rabbi inni a'udzubika min azabika, atau ketika imam baca ayat ini dia baca ini, maka ini semua ni dia kata apa ni? Tidaklah membatalkan sembahyangnya. Tidak membatalkan sembahyangnya. Kerana apa? Dia bersangkutan dengan solat. Okey, besok kamu sini sikit. Saya bukan nak lama apa, nak tunjuk ni besok ni. Dia ringkas ni 10 ni 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apa yang 10 ni kita buat kat sini. Lepas tu kita akan pergi rukun kelima, rukuk dengan tumakninah atau tomakninah. Boleh baca tumakninah atau tamakninah. InsyaAllah. Okey. Dah le. Nanti malam ni fast track. Maghrib. Tak apa ni ikut tak apa. Baca Idaman Buntut. Baca muka surat. Nanti saya masuk dalam grup sekali lah. Siapa ni ikut-ikut. Baca muka 2. Ulang kaji lah. Siapa dah baca ulang kaji pun tak apa. Lepas tu 9 suku dengan perkeso bab solat. Minta tolong boleh tak? Besok semua ni, minta tolong boleh? Boleh Ustaz. Apa tu? Nanti bila perkeso, saya nak korang masuk. Bila saya tanya, saya nak korang jawab. Boleh? InsyaAllah. Perkeso ni tak tak. Perkeso ni tak. InsyaAllah. Perkeso jawab. Jawab. Sebab perkeso ni tak nak jawab lah. Dia malu. InsyaAllah. Dia malu. Dia malu nak jawab. Jadi, penatlah cakap dengan orang. Jadi, kalau orang tak jawab. Boleh jawab tapi tak ada soalan Soalan jangan. Jawab je, jangan soal. Betul. Jawab. You are my friend. Diam. Kamu cakap, Ustaz, durian ada lagi Ustaz. Ini rumah orang. Durian kita cerita kat sini. Aduh. Yang cakap, cakap, tak jawab. Buat apa, jangan. Ambil gambar kubur, jangan. Tolong jawab, respon apa saya cakap tu. Bagi orang tak jawab lah. Saya penat ni. Saya tak tahu internet saya hidup ke putus ke, yang laptop saya hang ke. Senyap je. Dan korang pula senyap je. Aku cakap nama ada, dia dah menggeng-geng ni. Ramai kan. Takut kacau, Ustaz. Takut. Rumah orang duduk macam ni. Dia Hormat orang. Hormat. apa, bila tanya jawab. Takut dia tanya kita nombor ni, Ustaz. Dia tengok mencarum ke tak? Tanya pula. Mencarum? Wah, boy, masa ni orang mencarum, wah hajau. Dia tengok nombor ahli so, saya carum tau, tu hari RM4 lebih ke sebulan, berapa RM2, berapa ringgit? Tak pernah kena pun tu, rugi betul lah. RM9.5. Oh, RM9.5. Kaina kalau kerja 30 tahun, RM2,000 juga lah. Sampai RM13.5 Ustaz kena potong. RM13.5 RM13.5 boleh beli nasi ayam 2. Mahal lah. InsyaAllah. Mahal juga. Boleh beli nasi ayam 2. Alah Kak Ina, kasut dari Paris, baju dia dari Itali.
Takkan nama Alina. Okey, Mat. Nanti kita buat. Kalau Ustaz mencarum untuk orang yang orang yang sakit tak apa. Kita tak claim tak apa. Orang lain dapat. Kawan kita yang dapat kan. Sakit dia kita sihat, alhamdulillah kan Ustaz. Alhamdulillah. Orang yang dapat apa kita dapat pahala insya-Allah. Okey, nanti jumpa malam. 88 pergi malam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syafi'il anbiya muslimin wa ala alihi wa sahbihi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa mak? Jangan buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.